Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali bertemu dan kita masih lagi berada dalam Ramadan. Dan kita lebih daripada separuh Ramadan, maka insya-Allah mudah-mudahan kita dapat melipat gandakan kadar kesungguhan kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Meneruskan siri bacaan kita dari surah Al-Baqarah, insya-Allah hari ini kita baca dari ayat 224. Surah Al-Baqarah ayat 234, muka surat 38, 234, muka surat 38. Jumpa dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم
علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن
تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف
حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang memiliki segala-galanya, dan kita sebagai hamba sangat berharap kepada rahmat dan kelebihan serta kebaikan yang Allah anugerahkan kepada makhluk-makhluknya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindui, yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang kita harapkan untuk bersama dengan baginda di dalam syurga yang kekal abadi. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah hari ini tadabbur kita pada ayat surah Al-Baqarah ayat 140. Tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat 140, iaitulah ayat Allah yang berbunyi Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara Qul a'antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Bermula daripada ayat tu, ayat 140. Maksud dia apa?
Atau patutkah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub beserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani, padahal agama mereka telah pun ada sebelumnya agama Yahudi dan Nasrani. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu lebih mengetahui atau Allah yang lebih tahu? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan, yakni saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan ingatlah, Allah sekali-kali tidak lalai akan apa yang telah kamu lakukan. Ayat ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adalah ayat Allah menempelak. Bahasa kita menempelak. Menempelak ni menjawab dengan jawapan yang tuntas serta dengan hujah yang mematikan hujah mereka, di mana mereka ni Yahudi dan Nasrani, dia kata Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan semua bawa-bawa Nabi Yusuf sampailah kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Dia kata ni semua ni nabi-nabi. Orang Israel kata ni semua nabi-nabi Israel dan mereka itu adalah agama Yahudi. Orang Nasrani pun kata ini semua nabi-nabi yang ada dalam kitab dia dan semua nabi-nabi ini agama Nasrani atau Kristian. Jadi mereka ni masing-masing mendakwa agama mereka lah agama yang benar. Sebagaimana ayat yang kita baca di atas muka surat ni, dia kata kalau nak dapat hidayat, Yahudi kata masuklah Yahudi. Kalau nak dapat hidayat, Nasrani kata masuklah Nasrani. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dia kata masuklah Yahudi, masuklah Nasrani, nescaya kamu mendapat hidayat. Sebab dia kata apa? Agama dia yang betul dan semua nabi-nabi ni ikut agama dia. Jadi Allah Ta'ala pun menempelak jawapan, menempelak hujah mereka. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Bahasa kita apakah kamu kata Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf ni siapalah semua anak cucu dia ni Yahudi ataupun Nasrani? Jawapan dia Allah Ta'ala kata mudah je. Qul a antum a'lamu amillah. Kamu lebih tahu ke Allah lebih tahu? Kamu lebih tahu ke Allah lebih tahu? Mestilah Allah. Allah kata apa tentang Nabi Ibrahim? Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Tidaklah Yahudi itu, tidaklah Nabi Ibrahim itu berada atas agama Yahudi ataupun Nasrani, akan tetapi baginda adalah seorang yang berada di atas agama yang suci dan dia seorang muslim, hanifan muslima. Dia tu seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak pernah jadi dari kalangan orang musyrik. Jadi yang ni Allah kata, sekarang ni Yahudi kata macam ni, Nasrani kata macam ni.
Allah kata macam ni. So Allah Ta'ala tanya, kamu lebih tahu ke Allah lebih tahu? Tentulah jawapan dia, Allah lebih tahu. Jadi ini menempelak, Allah menempelak jawapan. Cuma Allah Ta'ala kata apa? Di hujung ayat ni Allah Ta'ala kata, faman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim dari mereka yang menyembunyikan keterangan yang ada di sisi mereka, yang telah diberikan Allah kepadanya? Siapakah orang yang lebih zalim? Berarti Allah kata, kalau kamu tahu kebenaran lalu kamu sembunyikan kebenaran tersebut, maka kamu adalah orang yang paling zalim. Ayat ini kenapa datang, apa relevannya kalimah zalim dan menyembunyikan persaksian ini? Kerana sebenar-benarnya mereka pun tahu, dalam kitab-kitab mereka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ajak kepada menyembah Allah. Dalam kitab mereka ada perkhabaran bahawa Nabi Muhammad akan diutuskan. Cuma mereka ni oleh kerana kesombongan dan dengki, mereka sembunyikan apa yang kitab Injil dan Taurat bagi tahu. Lalu Allah Ta'ala kata perbuatan itu sangatlah zalim. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan jangan kamu sangka Allah ni tak tahu. Allah sekali-kali tidak lalai pada apa yang kamu kerjakan. Jangan duk rasa okey, kamu tipu tu Allah tahu. Itu maksud dia. Di saat kamu kata Nabi Ibrahim tu agama Yahudi atau Nasrani, sebenarnya kamu juga tahu bahawa dia adalah seorang Muslim. Cuma kamu sembunyikan kebenaran tersebut. Maka siapakah yang paling zalim? Allah tahu apa yang kamu buat. Itu maksud bahasa mudah kita. Sebab tu kalau berhujah dengan mereka, kalau kita tengok debat antara agama, dia orang tak boleh nak buktikan Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail tu agama Yahudi atau Nasrani. Sebab dalam kitab dia tu memang jelas, Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ke anak cucu semuanya mengajak beriman kepada Allah yang satu. So apa yang Kristian ajar bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan, bertentangan dengan apa yang Nabi Ibrahim ajar. Apa yang Yahudi kata Uzair tu anak Tuhan, bertentangan dengan apa yang Nabi Ibrahim ajar. Sepatutnya kalau dia betul nak ikut agamanya Nabi Ibrahim, maka dia akan jadi seorang Muslim. Tapi gitulah kesombongan yang ada. Guru saya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kuliah dulu, dia kata orang Yahudi ni memang dia respect lah Nabi Ibrahim, dan dia pun letak nama pun Abraham. Ada dia nama pokok dia tu letak nama Abraham. Ada satu hari guru saya dia kata dia pergi Eropah. Dia pergi Eropah, nama dia Ibrahim Ar-Ruhaili. Nama Syekh ni Ibrahim Ar-Ruhaili. Jadi dia pergi ke Eropah. Dia nak cari makanan halal. Payah masa dulu lah. Lah ni mungkin banyak dah orang kat Europe tu masuk Islam. Dulu payah. Jadi dia kata nak cari makanan halal ni payah. Paling-paling yang kita boleh mudah dapat ialah kosher, agama sembelihan Yahudi. Dia pakai kosher makanan tu, sembelihan ahli kitab lah. Jadi sembelihan ahli kitab ni kalau dia sudah agama kita, halal dimakan. Jadi Syekh kata dia pergi kat sana, dia kata my name's Abraham, I want Jewish food, dia kata.
My name's Abraham, I want Jewish food. Lalu orang bawa kosher, dia makan. Dia kata aku makan pasal Allah Ta'ala kata sembelihan ahli kitab halal dimakan. Nah, lalu dalam kelas kami tu ada seorang Khalid, nama dia Khalid ni, dia orang Britain. Memang dia orang Britain. Mak Saleh betul lah. Dia kata ke Syekh, apa yang kamu buat tu benar. Sebab aku di Britain, aku saksi bahawa memang orang Yahudi jaga makanan mereka, dan memang dia sembelih, dan memang dia sebut nama Allah waktu dia sembelih. Yahudi ni memang sebab tu Allah Ta'ala halalkan kita makan ahli kitab. Dia kalau tak baca bismillah, makan orang Islam sembelih pun tak halal. Kan? Orang Islam duk sembelih, rokok duk mulut. tak baca bismillah, haram juga makan, mesti sebut nama Allah. Jadi kenapa Allah halalkan makan ahli kitab? Sebab ahli kitab pun dia tahu nak tentang Allah, dan mereka jaga makanan mereka. Terutamanya Yahudi lah. Kristian tak sangat. Kristian dia langgar je. Kristian ni babi gapo makan, padahal dalam kitab dia tak benar. Tapi Yahudi no, Yahudi sangat jaga makanan mereka. So bila Syekh saya sebut my name's Abraham, I want Jewish food, dia kata memang orang respect. Nama Abraham tu bila sebut seolah-olah dia memang orang kata dia ni memang Yahudi lah. Sebab memang dia respect. Ibrahim ni, Nabi Ibrahim ni disanjungi oleh semua agama langit ni. Yahudi baik, Nasrani baik, Islam lebih-lebih lagi lah. Okay? Tapi lah ni alhamdulillah di Europe dah ramai orang Islam. The fastest growing religion di Europe adalah Islam. Sekarang ni dah buka puasa pun di stadium. Kat Chelsea pun, kat London tu buka puasa di tempat awam, stadium dibuka untuk buka puasa. Pemain-pemain bola yang Islam pun untuk main-main bola stop, berhenti sekejap untuk bagi mereka buka puasa. Kawan-kawan pun siap ada yang buat foul lagi bila penggadir tiup whistle, biar kawan ni boleh pergi tepi untuk minum air buka puasa. Alhamdulillah, alhamdulillah Islam tu berkembang. Melainkan mereka yang masih lagi sombong dengan Allah, mereka tidak menerima cahaya Islam. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita seorang Muslim pada hidup kita, pada mati kita, dan dibangkitkan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah dia satu umat, mereka adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, bagi kamu balasan apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah mereka lakukan. Ayat ke-141. Tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka itu satu umat yang telah berlalu sejarahnya. Mereka dapat apa yang mereka buat, dan kamu pula akan dapat apa balasan apa yang kamu buat. Wa mallah wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Apa ayat ni hubung kait dia? Relevan dia panggil. Munasabatul ayat. Munasabah ayat ni dengan ayat sebelumnya. Apa relevan dia? Ayat ni datang nak kata umat tu telah berlalu, dia dapat apa yang dia buat, kamu pula dapat apa yang kamu buat, dan kamu tidak akan ditanya pada apa yang mereka lakukan. Apa munasabahnya? Munasabahnya ialah
Walaupun tok nenek kamu tu Bani Israel, tok nenek moyang kamu tu nabi-nabi, dia adalah umat yang telah berlalu. Kamu masa sekarang ni, dia dapat apa yang dia buat, kamu dapat apa yang kamu buat. Maknanya kamu tak boleh nak kembali kepada Allah, kamu kata, ya Allah, aku adalah keturunan Nabi Ibrahim, aku adalah keturunan Nabi Ismail, moyang aku nabi-nabi. Tak apalah, dia satu umat yang telah berlalu, dia dapatlah. Moyang-moyang kamu dapat pahala, kamu dapat apa yang kamu buat. Sekarang ni kamu beriman tak dengan Nabi? Kamu tak beriman dengan Nabi Muhammad, maka kamu akan menerima balasan daripada apa yang kamu buat ni. So ayat ni menunjukkan kita ni jangan bangga dengan orang yang belum kita. Dia adalah satu umat yang telah berlalu. Kita akan dihitung, dihisab, diadili oleh Allah pada apa yang kita lakukan. Usahkan nenek moyang, ayah kita pun kita tak boleh nak kata dah. Aku ni mu tahu dok, ayah aku tok guru Quran. Aku ni, ayah aku ni, saya ni mungkin dia katalah, mungkin saya nak jawab, saya dak. Contoh, orang tu kata dia ni ayah dia tok guru Quran. Dia ni ayah dia ulama besar. Dia ni ayah dia berapa lagi? Macam-macam lah sebut. Hebatnya dari sudut agama. Tak apalah, ayah kamu dia dapatlah pahala. Kamu baca Quran tak erti contoh. Ngaji pun tak. Buat benda-benda yang bertentangan dengan ayah kamu ajar. Maka benda ni semua dia dapat pahala, kamu dapat apa yang kamu buat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak akan ditanya akhirat nanti tentang apa yang mereka buat. Kamu akan ditanya tentang apa yang kamu buat. Dan ini semua bentuk keturunan nabi-nabi Bani Israel pun akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan, termasuklah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiba-tiba ada orang datang, dia kata aku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apa yang dia buat bertentangan dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar, apa jadi? Samalah kedudukan dengan Bani Israel. Hak baik-baik dari keturunan Nabi akan dapat kebaikan. Tapi kalau mereka tidak baik, ada je keturunan Nabi yang tak baik. Ada, bukan tak ada, ada. Maka mereka akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla pada apa yang mereka lakukan. So kesimpulan yang dapat kita ambil, keturunan ni bukan hujah yang menyelamatkan. Hujah yang menyelamatkan kita ialah amalan kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalan dia melambatkan dia di hari akhirat, dia tidak akan dipercepatkan dengan sebab keturunannya. Boleh faham? Kita jalan di titian sirat, ada jalan sepantas kilat, ada sekelip mata, ada sepatah kilat, ada seperti ribut yang bertiup, ada seperti kuda yang dipacu, ada yang seperti naik tunggangan, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. So cepat lambat ni apa yang tentukan? Amalan kita. Nabi SAW kata, siapa yang lambat dia di akhirat disebabkan amalan dia, dia tidak akan jadi cepat dengan sebab keturunannya. Tengok orang depan dia, abang dia contohnya, keturunan yang sama, abang dia pergi laju, dia belum tentu lagi. Pakcik dia pergi laju, dia belum tentu lagi. Tak boleh nak kata abang aku tu laju, pakcik aku tu laju, kami ni keturunan datuk-datuk, keturunan tan sri.
atau keturunan nabi-nabi. Tak ada. Kalau amalan kamu melambatkan kamu di akhirat, kamu tidak akan dipercepatkan dengan sebab keturunan kamu. Jadi ayat ni menunjukkan kepada kita setiap orang kena beramal dengan kapasiti dia masing-masing. Keturunan ni ada kelebihan bila mana dia menepati petunjuk Allah dan Rasul. Bonus ada. Oh, dia keturunan Nabi. Kalau sekiranya dia ikut Nabi, maka dia boleh banggalah dengan keturunan Nabi. Tapi kalau dia sendiri tak ikut Nabi, umat Nabi yang taat kepada Nabi lebih mulia daripada keturunan dia. Sebab itu Nabi SAW rindu kepada saudara-saudara dia, ikhwan dia. Siapalah ikhwan, saudara-saudara Nabi ni? Orang yang ikut Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua pengikut Nabi ni dianggap saudara dan dianggap keluarga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada masa lagi ni kita terus masuk kepada ayat yang seterusnya, juzuk yang kedua. Alhamdulillah, kita masuk pada juzuk yang kedua, sayaqulus sufaha. Sayaqulus sufaha, ayat 142, juzuk yang kedua. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang sufaha, bodoh, orang bodoh. Sufaha ni bodoh, yang kurang akal pertimbangannya. Mereka akan berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sebabnya yang menjadikan orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Okey. Ayat ni kita baca sekali lalu pun kita tahu dan famous sebenarnya ayat ni. Ayat ni ialah cerita pertukaran kiblat. Cerita pertukaran kiblat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah antara i'jaz Quran. Hebatnya Quran. Quran ni dia turun. Quran ni kita kata dia azali. Azali ni maknanya dia milik Allah sejak azali. Dia ada di Lauh Mahfuz sejak azali. Dia turun ke langit dunia serentak. Kita cerita nuzul Quran pun ni kan. Daripada Allah ke langit dunia turun serentak. Daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur. Secara beransur-ansur tu supaya menepati kejadian yang berlaku di saat itu. Okey. Macam mana ayat yang sudah ada sejak azali boleh menepati kejadian yang berlaku setelah itu? Zaman sekarang boleh faham tak tuan-tuan? Ini waktu real time. Quran turun azali ni sudah ada di Lauh Mahfuz. Macam mana benda ni nak berlaku sekarang tapi sudah disebut pada azali?
Betul? Tidak berlaku demikian, melainkan kerana Allah dia yang maha mengetahui segala sesuatu sebelum daripada dia berlaku, di saat dia berlaku, dan apatah lagi sesudah dia berlaku. Jadi akidah kita ahli sunnah, Allah dah tahu segala sesuatu sebelum daripada dia berlaku, malah dialah Allah yang menentukan segala takdir. Bertentangan dengan Syiah. Orang Syiah dia kata Allah ni tak tahu sesuatu yang nak berlaku sehinggalah dia berlaku. Oh, ni jahat Syiah. Macam mana orang Syiah boleh develop akidah tu? Sebab pada dia sahabat-sahabat ni murtad, isteri-isteri Rasulullah ni murtad, termasuklah Aisyah, Hafsah. Jahat orang Syiah ni. Jadi bila orang berhujah, jadi takkanlah Allah pilih sahabat-sahabat tu jadi sahabat Nabi kalau mereka nak murtad. Seolah-olah dia kata Allah pun tak tahu mereka tu nak murtad belum tu. Jahat Syiah. Kita kata tak, kalau Allah pilih, maknanya sahabat ni sejak azali Allah dah takdir mereka ni adalah manusia terpilih yang akan menjadi pendamping kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi akidah kita ahli sunnah wal jamaah, semua yang nak berlaku ni walaupun belum lagi berlaku, esok nak berlaku, kita ya tak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Seorang manusia tak tahu pun apa yang nak berlaku besok. Tapi Allah 500,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah dah tahu dah setiap yang akan berlaku bila dia cipta langit dan bumi, bila dia cipta manusia, bila dia cipta malaikat, bila dia cipta syurga, bila dia cipta neraka. Allah tahu daripada A sampai Z, semuanya berada dalam ilmu Allah walaupun benda tu belum lagi berlaku. Sebagai bukti cerita penurunan kiblat ni, ayat ni yang dah real depan kita berlaku. Allah Ta'ala turunkan kitab ni sebelum daripada benda ni berlaku. Sejak azali lagi ada kitab. Tiba-tiba Allah Ta'ala cerita benda tu berlaku zaman Nabi. Sama, persis. Mana apa? Ilmu Allah tu meluasi segala-galanya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Inilah bila kita baca Quran ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ambillah sikit berkaitan dengan Quran ni sempena nuzul Quran yang dah lepas. Mungkin kita pun dah dengar cerita nuzul Quran ni, tapi saya nak sebut tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama, bila perkara ni berlaku macam tu, kita yakin bahawa Quran ni datang dari Allah. Quran ni datang dari Allah Subhanahu wa taala. 100% kita yakin. Ada orang dia ragu dan dia kata Nabi Muhammad yang reka Quran ni, Nabi Muhammad yang tulis Quran ni. Kita orang Islam kita tahu Nabi Muhammad bukan penulis dia. Nabi Muhammad hanya penyampai. Yang turunkan Quran kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha mengetahui. Mana bukti? Banyak bukti. Antara yang saya boleh cerita pada tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang pengkaji tamadun Mesir, saya lupa nama dia, profesor lah dia ni, dan dia juga orang yang asalnya agama Kristian. Dalam kajian dia pada kitab Bible, dia jumpa nama Haman dalam Bible. Dalam Haman dalam Bible, dan dia jumpa juga Haman dalam Quran. So dia kata Muhammad ni dia tiru Bible. Dia ciplak Bible. Kemudian dalam Bible
Nama Haman ni nama seorang raja. Dan dalam Quran, Haman ni adalah orang kanan Fir'aun, yang Fir'aun perintahkan dia untuk bina piramid. So pada pengkaji itu dia kata Nabi Muhammad buat dua kesalahan. Pertama kesalahan dia ciplak Bible. Yang kedua, dalam waktu dia ciplak tersebut, dia telah salah menukilkan, salah ciplak. Maknanya dia tulis Haman dalam Quran fakta yang salah. Sebab fakta dalam Bible kata Haman ni nama seorang raja, bukan seorang yang di bawah raja. Kemudian dia pun nak kaji lebih lanjut, sehingga bila dapat orang dapat rungkai hieroglif tulisan Mesir. Tamadun Fir'aun, tamadun Mesir purba ni, dia wujud 3,000 tahun sebelum ni. Dan dia hanya dia telah hilang daripada persada dunia buat ribuan tahun, sehinggalah dia dibongkar balik oleh penjajah Perancis bila dia takluk Mesir. Maka dibuka balik sehingga akhirnya mereka tebuk piramid, jumpa mumia Fir'aun. Waktu keluar buat scan ke apa semua sekali. Dan kemudian mereka pula jumpa tulisan-tulisan di dinding-dinding piramid. Dalam tulisan-tulisan tu orang tak boleh nak baca. Sehinggalah pada tahun 60-an seorang pengkaji sejarah Mesir purba ni, dia dengan usaha dia telah berjaya merungkai misteri tulisan hieroglif. Lalu dia boleh baca dan dia boleh terjemahkan tulisan tu ke dalam bahasa sekarang. So menerusi tulisan tu dia tahu sejarah Mesir purba macam ni, macam ni, macam ni. Ni raja ni nama apa, hidup dinasti mana, anak dia siapa, hubung kait dia macam ni, macam ni. So dia boleh buat satu, orang panggil ensiklopedia sejarah Mesir purba. Dan benar ni ada satu muzium khusus berkait dengan perkara ni di Jerman. Maka pengkaji yang kata Nabi Muhammad salah nukil ni, untuk membuktikan Nabi Muhammad salah ni, dia pergi ke Jerman dan dia nak cek balik daripada sumber Mesir purba sendiri bahawa Muhammad ni nipu. Dia pun cek, memang sungguh ada nama Haman dalam, orang panggil tulisan-tulisan tu ada nama Haman. Bila tengok-tengok Haman mengikut rekod tamadun Mesir purba, Haman ialah sama dengan Menteri Kerja Raya. Menteri Kerja Raya, bahasa kita lah tu, saya buat nama menteri yang bertanggungjawab buat binaan. Dia pun terpana. Maknanya dalam kes ni Quran betul, Bible salah. Satu. Maknanya juga Nabi Muhammad tidak ciplak Bible. Dua. Tapi yang lebih menghairankan dia, macam mana Muhammad tahu benda ni sedangkan tulisan tu sudah tidak boleh dibaca orang buat ribuan tahun. Orang tak tahu pun benda ni sebab tak ada orang boleh baca sejarah tu dulu. Macam mana Muhammad boleh bagi tahu? Akhirnya tuan-tuan, pengkaji itu sendiri masuk Islam. Pengkaji itu sendiri masuk Islam sebab dia kata ini bukan tulisan Muhammad, ini adalah wahyu daripada Allah, Tuhan yang mengetahui segala yang gaib, segala sesuatu dalam ilmunya, dan Tuhan lah yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita pun bertambah yakin, sebagaimana yakinnya pengkaji sejarah tadi, bahawa Quran ni memang datang dari Allah, bukan tulisan mana-mana manusia. Jadi
oleh kerana Quran ni datang dari Allah, Allah turunkan bulan Ramadan. Kita hari ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perbaikilah hubungan kita dalam Ramadan ni dengan Quran. Baikilah hubungan kita dengan Ramadan, dengan Quran di bulan Ramadan ni. Maknanya hak kita buat kelas-kelas ni alhamdulillah, tapi bacalah bagi banyak sikit. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan ni dia baca dengan Jibril lah, tadarus, dan para salaf khatam berkali-kali. Kita ni sekali pun tak khatam lagi ni. Kalau boleh khatam, hak khatam dah tu alhamdulillah, hak dua kali dah alhamdulillah. Tapi kita masih lagi belum khatam ni, perbaikilah hubungan kita dengan Quran. Baikilah. Benda paling utama yang kita kena bagi kepada Quran ni sebenarnya adalah masa kita. Masa kita. Masa kita ni kadang-kadang banyak, tapi kita tak bagi kepada Quran. Sebab kita nak bagi kepada Quran masa kita yang lebih. Buat semua benda lain dah settle belaka, oh ada masa ni baru boleh baca Quran. Hak lebih tu baru kita bagi pada Quran. Tu pun kadang-kadang tengah baca Quran tu orang telefon, muka surat tu je baca, pakai dok dah lepas tu. Sebaliknya kalau kita betul nak kepada Quran, bagilah masa yang utama, prime time kita bagi kepada Quran. Lepas subuh ni memang kita sibuk, semua orang sibuk lepas subuh. Tapi kita usaha sebelum aku nak pergi buat kerja, nak buat benda lain, aku nak baca Quran dulu. Lepas zuhur kita ada masa sekejap sebelum nak tidur, belum aku tidur, belum aku sembang dengan orang, aku baca Quran dulu. Lepas asar belum balik nak pergi buka, sebelum pergi mana aku baca Quran dulu. Kita bagi masa kepada Quran. Nombor satu sekali yang Quran perlu daripada kita adalah masa kita. Pandai baca Quran ni nombor dua dah. Kalau tak pandai baca Quran, dia ada masa untuk Quran, dia baca Quran merangkak-rangkak, dia dapat pahala 2 kali pahala. Nabi kata siapa baca Quran merangkak-rangkak baca Quran, dia dapat 2 pahala. Yang penting dia ada masa untuk Quran. Saya cerita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sebab pengalaman lah, bukan kata bab kata nak baca Quran ni memang lancar lah, kita ni lancar baca Quran. Bukan setakat tu lah, kalau setakat nak baca Quran tu kadang-kadang kita ingat, ada setengah-setengah kita ingat, kita boleh baca macam tu. Tapi menyebabkan kita tak jadi baca sebab apa? Sebab kita tak bagi masa untuk Quran. Dah. Kita tak bagi masa untuk Quran. Saya cerita banyak tempat, saya ada jumpa seorang appointment CEO. Tapi dia orang yang cinta kepada Quran. Saya pergi jumpa, nak masuk bilik dia, tanya PA, boleh tak nak jumpa Datuk dia ni. Dia kata, Ustaz tunggulah dulu. Masa ni Datuk dia memang tak jumpa dengan siapa-siapa, dia baca Quran dulu. Saya tunggu luar sampai dia habis baca Quran, baru PA dia kata, Ustaz boleh dah masuk lah. Mana dia sanggup ketepikan appointment dia, padahal saya mari jauh kan. Dan masa tu kita mari pula ada urusan yang penting, urusan dengan jabatan apa tu, mufti wilayah masa tu, nak cetak bayan linnas tu. Tapi nak sebutnya apa, dia sanggup ketepikan benda lain, pasal ni adalah waktu dia dengan Quran. Jadi kita bagilah keutamaan masa kita untuk Quran. Waktu baca Quran bukan setakat silent lah, tepi dulu Quran, apa buat hak lambang kapal terbang tu lah. Kat telefon kita tu offline kan sekejap tu, minta tak situ tepi, baca dulu. Orang nak telefon nanti dia akan masuk lah mesej lepas tu, you have missed call, kau apa, telefon lah balik. Mesej tak apa, WhatsApp boleh buka papan ni, masa setengah jam kita off kan tu penuh baca. Jangan buka telefon, kalau buka telefon satu muka surat aja kita baca. So saya kata baikilah hubungan kita dengan Quran di bulan Ramadan ni, masalah yang paling utama sekali. Kita bagi kepada Quran, mudah-mudahan Allah berkati masa kita dan Allah berkati kehidupan kita dengan Al-Quran insya-Allah. Insya-Allah kita sambung cerita Sayaqulu ni, cerita pertukaran kiblat ni besok lagi lah. Panjang juga cerita dia, insya-Allah kita sambung besok hari.
Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.